وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana di kesempatan pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berada dalam satu majlis ilmu di penghujung bulan Ramadan ini. Dan saya sedang berada di airport. Jadi mungkin terdengar suara-suara pengumuman tu ialah kot ya. Nanti agak terganggu. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan tentang tajuk yang berkaitan dengan adab-adab menyambut Aidil Fitri. Memandangkan kita hari ini sudah 29 Ramadan. 29 Ramadan. Hari ini akan tengok anak bulan. Petang nanti. Maghrib nanti. Sekiranya anak bulan kelihatan, maka besok kita akan sambut Aidil Fitri. Dan sekiranya anak bulan tidak kelihatan, maka kita akan sambut Aidil Fitri pada hari Sabtu. Jadi berkemungkinan hari ini merupakan hari terakhir Ramadan ataupun besok hari terakhir Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kata Allah, bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran, yang memberi hidayah kepada manusia, yang menjelaskan tentang hidayah tersebut dan juga yang membezakan antara hak dan batil. Dan sesiapa di antara kamu yang melihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan sesiapa di antara kamu yang sakit atau bermusafir, maka dia boleh berbuka puasa dan menggantikannya pada hari yang lain. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kesusahan. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang diberikan kepada kamu dan moga-moga kamu bersyukur. Baik. Daripada ayat ini menunjukkan kepada kita pertama, dari sudut penetapan berpuasa dan juga penetapan hari raya adalah tengok anak bulan. Itu yang pertama. Jadi maknanya hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, 29. Jadi dalam bulan Ramadan ni, dia sama ada harinya 29 atau 30. Dua tu saja. Dia tidak ada 28. Sebagaimana bulan Masihi. Oleh demikian, pada hari 29 akan dilihat anak bulan. Sekiranya nampak anak bulan, maka bulan Islam 29 sahaja. Tapi kalau tak nampak, maknanya dia menggenapkan, mencukupkan jadi 30. Jadi apakah kita akan nampak anak bulan pada petang ini? Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau mengikut falak lah, satu istihad yang dibuat oleh manusia, iaitu berdasarkan pengiraan amat sukar anak bulan kelihatan. Amat sukar. Jadi maknanya bila amat sukar tu mana tak nampak lah. Berbeza dengan di Saudi. Saudi akan nampak sebab dia berbeza 5 jam daripada kita. Kita terbenam matahari terlebih dahulu, kemudian 5 jam selepas itu barulah Saudi terbenam matahari. Jadi dari sudut kedudukan anak bulan itu di tempat kita sukar untuk melihatnya, manakala di Saudi mudah untuk melihatnya. Maka dengan sebab itu mengikut falak dia menyatakan bahawa kebakalan besar di tempat kita tak nampak anak bulan. Jadi kita akan menggenapkan walitukmilul iddata, kita akan menggenapkan puasa selama 30 hari dan kita akan sambut Aidil Fitri hari Sabtu. Manakala di Arab Saudi berkemungkinan besar nampak anak bulan, maka mereka akan menyambut Aidil Fitri besok hari, iaitu pada hari Jumaat. Apapun, kita tunggu Maha Besar Raja-Raja hari ini, malam ini akan memberi satu keputusan berdasarkan apa yang dilihat melalui teropong anak bulan lah. Jadi perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekiranya kita tak nampak anak bulan, maka walitukmilul iddata,
hendaklah mencukupkan bilangan hari. Cukup bilangan 30 lah, 30. Walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Jadi maknanya apa? Maknanya disunatkan kepada kita pada malam raya, sebab kita nak bicarakan tentang hari raya. Jadi kita nak lihat apakah isu-isu yang berkaitan adab-adab kita menyambut Aidil Fitri. Maka adab yang pertama kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukabbirullah ala ma hadakum, hendaklah kamu membesarkan Allah. Walitukabbirullah, hendaklah kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah kurniakan kepada kamu. Jadi maksud membesarkan Allah itu iaitu bertakbir. Sebab itu malam raya ni disunatkan kepada kita bertakbir. Di mana-mana sahaja, di masjid, di rumah, di pasar, atau di mana-mana saja kita berada, disunatkan kepada kita untuk kita melaungkan takbir raya. Itu pada kita lihat pada malam raya. Kalau malam ni atau malam esok lah, berkemungkinan besar sebagaimana kita sebut tadi, iaitu malam esok. Jadi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam raya dengan bertakbir. Cuma takbir raya puasa ni dia lebih singkat berbanding dengan takbir raya haji. Takbir raya puasa ni dia hanya sampai imam mengangkat takbiratul ihram untuk solat raya. Dah habis lah. Kat tu je lah. Bermula malam raya, berakhir dengan ketika mana imam mengangkat takbir ketika untuk solat hari raya. Maka itu takbir. Jadi kita bolehlah memfokuskan takbir itu dengan memperbanyakkan takbir raya pada malam raya. Dan kalau kita lihat satu perkara yang perlu kita ambil perhatian ialah dari sudut Aidil Fitri itu sendiri. Aidil Fitri itu maksud apa? Itu pertama sekali. Eid itu maksudnya kembali. Eid itu kembali ataupun perayaan. Al-Fitri ada dua makna. Al-Fitri yang pertama adalah berbuka. Jadi maksud Aidil Fitri kembali berbuka setelah kita berpuasa. Maka dengan sebab itu pada 1 Syawal diharamkan untuk kita berpuasa. Tak boleh tunjuk warak sangatlah, tak boleh, jangan puasa, tak boleh, haram. Bahkan Nabi SAW menunjukkan kepada kita pada pagi raya itu pun Nabi dah jamah makanan sebelum Nabi pergi menunaikan solat sunat hari raya. Jadi maknanya di situ menunjukkan kepada kita hari itu jangan puasa. Maka disunatkan juga kepada kita pada pagi hari raya sebelum kita pergi menunaikan solat sunat hari raya untuk kita menjamah makanan. Menjamah sikit makanan lah, jangan banyak sangat. Kita ala-ala makan tu dia tiga apa ketupat balas, ketupat pulut, ketupat balas, 3 biji sebelum kita makan. Lemang 1 batang tu dia pergi surau, pergi solat raya lena lah kita. Jadi maknanya kita makan ala kadar dalam bentuk yang gajah kurma, kalau Nabi makan tamar. Begitu. Jadi apa yang kita sebutkan tadi ialah Aidil Fitri itu pertama kembali berbuka. Yang kedua, Aidil Fitri ini, Al-Fitri merujuk kepada maksud fitrah. Fitrah ini adalah suci bersih. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah yang mana suci bersih, tak ada dosa. Jadi kita menyambut Aidil Fitri ini maknanya kita kembali kepada fitrah. Fitrah suci daripada dosa. Sebab apa? Sebab bila mana kita berjaya sepanjang bulan Ramadan untuk menundukkan hawa nafsu kita, kita berjaya mencapai satu matlamat daripada Ramadan, iaitu la'allakum tattaqun, untuk melahirkan orang yang bertakwa. Dan kita berjaya untuk mendapat Lailatul Qadar. Maka semua ini, kejayaan kita ini melayakkan kepada kita untuk kembali kepada fitrah. Itu maksudnya. Jadi maka dengan sebab itulah hari raya ni kita sambut dengan cara-cara, dengan adab-adab yang digariskan oleh hukum syarak, sebab dia merupakan kembali kepada fitrah. Janganlah hari raya kita melakukan dosa ataupun melakukan perkara yang melalaikan, yang merugikan. Sedangkan perayaan dalam Islam ni
Dia merupakan satu perayaan agama yang perlu disambut dengan kesyukuran, dengan membesarkan Allah. Sebab itu dengan salat, wala'alakum tashkurun. Kata Allah, moga-moga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah perayaan tuan-tuan, Nabi SAW, apabila Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi dapati golongan Arab di Madinah ni mereka merayakan dua perayaan yang diwarisi sejak zaman jahiliyah. Iaitu yang pertamanya Nairus, yang keduanya Mahrajah. Lalu Nabi SAW mengutarakan kepada mereka, Nabi kata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu dua perayaan yang lebih baik. Jangan duk raya ni lagi. Raya jahiliyah ni, kepercayaan khurafat dan sebagainya, yang ada sandaran kepada jahiliyah, maka Nabi larang untuk merayakan. Sebaliknya Nabi kata Allah telah menggantikan kepada kamu dua perayaan yang lebih baik, iaitu Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Maka daripada hadis ini juga menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh merayakan perayaan agama lain selain daripada yang disediakan dalam ajaran Islam. Sebab kalau kita merayakan perayaan agama lain, contohnya Christmas ke, Taikusam ke, Deepavali ke, mana ia melibatkan agama, maka ianya sudah pun dilarang oleh Nabi SAW. Nabi menegahnya. Jadi maknanya perayaan ini adalah satu bentuk yang melibatkan aspek-aspek agama. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita membesarkan Allah ketika mana kita merayakan Aidil Fitri. Baik, contoh yang dirahmati Allah, bila terbenamnya matahari, penghujung Ramadan, maka masuk satu Syawal. Yang pertama sekali, sudah menjadi kewajipan kepada kita pada tak kala itu untuk membayar zakat fitrah. Itu yang pertama sekali, jangan lupa. Sebab zakat fitrah ini ditentukan apabila seseorang itu dapat hidup dalam bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Maka waktu itu barulah wajib dikeluarkan zakat fitrah. Selagi mana tak terbenam matahari penghujung Ramadan, maka tak wajib sebenarnya. Namun begitu disunatkan pada kita untuk kita bayar awal. Bayar daripada sekarang, sepanjang bulan Ramadan dibuka untuk pembayaran. Dia sebenarnya dia lebih tak kalut, tak kelang kabut. Namun begitu, bila terbenamnya matahari, satu Syawal, malam raya tu, tu dah jadi wajib dah. Tak boleh berlengah lagi dah. Sebelum tu kita boleh berlengah lagi. Malam tu tak boleh lah. Malam tu adalah dah jadi wajib. Sebab zakat fitrah ni wajib kepada orang yang hidup pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Contoh begini, kalaulah bayi lahir pada penghujung Ramadan, lepas asar pukul 5 dia lahir. Kemudian masuklah terbenam matahari, masuk Syawal, pukul 8 dia meninggal. Adakah budak ini, bayi ini dikenakan zakat fitrah? Jawapannya ya. Menjadi tanggungjawab kepada penjaganya atau bapaknya untuk membayar zakat fitrah untuk dia. Sebab apa? Sebab dia sudah hidup 2 bulan. Hidup bulan Ramadan, dia hidup bulan Syawal. Itu konsep zakat fitrah. Adapun orang yang hidup bulan Ramadan saja, sebelum Syawal dia meninggal, maka dia tak wajib zakat fitrah. Kau dah bayar dah, okey lah, jadi sedekah lah. Tapi dia tak wajib zakat fitrah. Ataupun orang yang lahir atau baby yang lahir setelah terbenam matahari malam raya, jadi dia tak hidup bulan Ramadan, maka dia hidup bulan Syawal saja, maka dia juga tidak dikenakan zakat fitrah. Begitu. Jadi maknanya malam raya yang pertama sekali, adab yang perlu kita jaga adalah melangsaikan hutang. Ni sebab zakat ni hutang, dia merupakan perkara yang wajib bagi mereka yang berkemampuan. Bagi mereka yang berkemampuan. Baik, isu hari ni timbul. Saya banyak dapat soalan tentang zakat ni. Yang mana kalau membayar kepada orang lain, anak bayar pada mak dia, kan? Ayah bayar pada anak. So macam mana? Sedangkan anak tu sudah mampu, sudah bekerja sendiri. Begitu juga mak ayah tu ada pencen sendiri. Macam mana boleh atau tak boleh? Dia begini, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Kita boleh membayar zakat untuk orang lain, tetapi dengan syarat. Kita kena minta keizinan terlebih dahulu. Kita kena beritahu terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab ibadat zakat ni dia berkaitan dengan niat. Jadi kalau kita bayar contohnya, mak kita bukan di bawah tanggungan kita. Sebab mak kita
kita tak wajib bagi nafkah kat dia sebab dia ni sedang. Dia ada pencin, dia ada apa semua. Maka pada ketika itu, kalau si anak nak bayar zakat untuk mak dia, dia kena bagi tahu mak dia. Sebab mak dia nak kena niat, nak kena wakilkan pada anak dia. Dia tak boleh bayar, simply bayar macam tu je. Sedangkan mak dia bukan buat tanggungan dia. Kecuali kalau mak dia susah, mak dia fakir, memang belanja setiap bulan pun dia yang bayar. Jadi tak apalah dia bayar kan. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab itu dikira sebagai buah tanggungan. Begitu juga kalau anak, mak, ayah nak bayar kat anak ni, tengok anak macam mana. Anak yang masih belajar, okey lah, automatik lah dia bayar. Anak yang kecil lagi, automatik lah. Tapi kalau anak tu dah besar, dah kerja dapat duit sendiri, maka anak itu kena bayar bagi pihak diri dia sendiri. Ayah tak boleh bayar dah. Kecuali kalau bagi tahu dia, tak apalah ayah bayar tahun ni juga. Dia kata okey ayah bayarlah. Maknanya di situ dia wakilkan pada ayah dia. Maka ayah dia pun bayar. Walaupun menggunakan duit ayah dia pun tak apalah, ayah dia dah volunteer macam tu. Maka dengan pengetahuan dia barulah sah sebab dia nak kena niat. Itu. Jangan simply bayar terus macam tu je tanpa kita bagi tahu dia. Kan? Jadi itu satu perkara yang perlu diberi perhatian dari sudut kita sebut sebagai zakat itu. Tak apa, nanti kalau ada soalan boleh bertanya seterusnya. Jadi mereka yang masih lagi mempunyai kemuskilan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seterusnya kita lihat apakah lagi adab-adab malam raya. Antara disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Dia kata bahawa malam raya ni antara malam yang sangat mustajab doa. Malam yang sangat mustajab doa. Maknanya di situ jangan kita melepaskan peluang untuk terus berdoa pada malam raya. Di samping kita sebut tadi, kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih dengan takbir raya itu, kan? Di samping itu, kita juga hendaklah memastikan supaya kita memperbanyakkan doa pada malam raya. Itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Dan sebenarnya malam raya ni, janganlah oleh kerana malam raya ni kita sudah lupa tanggungjawab kita yang sebelum ni bulan Ramadan, kita baca Quran, kita qiyamul lail, kita tarawih, kita tunaikan salat witir, kita tadarus dan sebagainya. Tetapi bila masuk malam raya, kita dah lupa semua itu. Ya, walaupun tarawih tak ada, dah tak ada, tarawih hanya bulan Ramadan. Tetapi witir masih ada. Mengapa orang tidak tunaikan witir, salat witir, sedangkan salat witir itu merupakan sunat muakkad yang perlu dilakukan sepanjang tahun. Jadi mana malam raya pun, setelah kita bertakbir raya, kita membesarkan Allah waktu maghrib, waktu isyak, kemudian kita akhiri juga walaupun tidak ada tarawih, tetapi kita akhiri dengan solat sunat, iaitu dengan solat sunat witir. Di samping itu kita memperbanyakkan doa. Di samping itu kita bangun juga untuk bertahajud untuk pada waktu malam. Itu merupakan adab-adab yang perlu dipelihara dan perlu dijaga. Baik. Seterusnya, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, iaitu adab pada hari raya. Ada adab yang digariskan oleh syarak. Sebab apa? Sebab kita perlu jaga adab ni supaya hari raya kita merupakan raya yang bermakna. Raya yang bermakna, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana kita berada dalam bulan Ramadan yang bermakna, ya Allah redha pada kita. Jangan sekelip mata saja kita sambut hari raya, kita sudah bertukar daripada Allah redha tidak Allah murka. Jadi wal'ayazubillah min zalik. Maka dengan sebab itu, kita nak pastikan bahawa apa yang kita buat, sesuatu yang kita buat itu adalah mengikut lunas-lunas syarak. Kita boleh bergembira, memang boleh bergembira pada hari raya. Tapi gembira dalam suasana yang kita dapat pahala. Itu pentingnya. Baik. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali dari soal adabnya ialah kita mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya ni dia disunatkan bermula waktu tengah malam. Dia tak sama dengan solat hari Jumaat. Kalau sunat hari Jumaat ni, dia lepas subuh sunat dia. Mandi. Baru waktu dia lambat lagi zuhur tu kan, waktu Jumaat. Tetapi, kalaulah sunat hari raya ni, dia waktu tengah malam boleh dah. Sebab dia main awal, dia solat awal. Kalau sunat tu lewat lepas subuh, maknanya mungkin tak sempat. Anak ramai pula, nak beratur budak air satu pula. Gitu kan. Jadi makna hukum syarak sudah menetapkan daripada awal. Kalau kita nak mandi 3 pagi boleh. Kita mandi pukul 3 pagi, kita niat. Niat mandi sunat hari raya. Maka kita
akan dapat pahala dari situ. Mandi sunat. Baik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, setelah kita mandi, setelah kita mandi pada waktu pagi untuk mengambil sunat, kita disunatkan untuk memakai pakaian yang terbaik yang kita ada. Bukan makna pakaian mahal je. Lama sekarang ni orang cari pakaian mahal. Dia tak mesti mahal. Tapi pakaian yang paling baik yang kita ada, itu sunat. Jadi kita pakai pakaian ini bagi orang lelaki untuk keluar rumah disunatkan berwangi-wangian. Untuk orang perempuan tak disunatkan, bahkan dilarang. Kalau nak keluar pergi masjid untuk solat raya, dilarang untuk berwangi-wangian. Begitu juga nak pergi beraya, dilarang untuk melaram. Tak boleh. Tak boleh. Itu dilarang. Baik. Jadi, kita pun macam kita sebut tadi, kita pun menjamah sedikit makanan. Ini yang sunat, saya tak sebut yang wajib. Solat subuh semua tu berjemaah tu saya tak sebut lah. Benda tu common lah. Benda tu pasti dibuat. Cuma kita sebut yang kita tak buat. Nah sebelum tu iaitu solat raya kan. Waktu tu kita tak buat. Jadi macam saya sebut tadi, kita menjamah makanan terlebih dahulu. Sedikit kita makan. Sebagai syarat bahawa kita bahawa kita sudah tidak berpuasa pada hari itu. Kemudian kita pun pergi menggunakan solat sunat yang raya. Okey, settle solat sunat raya, semua orang tahu, kita tak perlu bincang panjang lah. Solat raya ni. Macam ada soalan masuk dalam WhatsApp ni. Dalam apa, message ni. Saya baca. Saya tengok terus lah soalan ni. Saya baca terus selang-seli tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika isteri bekerja dan mampu bayar zakat sendiri, adakah suami tak perlu bayar zakat isteri dan anak dalam tanggungannya? Dan apa hukumnya jika suami bayar juga zakat isteri? Dia ni, isteri ni memang bertanggungjawab suami. Begitu juga anak-anak yang belum balik, anak-anak yang belum boleh berdikari, memang tanggungjawab suami. Maka suami membayar zakat fitrah untuk anak dan isterinya. Begitu. Bukan mana isteri bayar sendiri, tidak, walaupun dia ada kemampuan, tetapi dia memang buat tanggungjawab suami. Maka suami akan bayar untuk anak dan isteri. Mana ibu bapa pula, dia lihat adakah ibu bapa tu yang susah, yang miskin. Kalau ibu bapa yang miskin, memang dia jadi tanggungjawab pada si anak tadi. Kalau dia tanggungjawab, maka si anak tu keluarlah zakat untuk ibu ayah. Tapi kalau si ayah si ibu bapa ni bukan miskin, maka ia bukan punya tanggungjawab. Dia ihsan saja kalau nak bantu kan. Tapi dia tak tanggungjawab. Maka dengan sebab itu, mak ayah tadi keluar zakat sendiri. Begitu juga si anak yang besar kita sebut tadi. Anak yang baligh, yang dah bekerja. Maka bukan tanggungjawab mak pak lagi untuk sara hidup dia. Tak perlu lagi dah. Maka dengan sebab itu, dia keluarkan zakat dia bagi pihak diri dia sendiri. Itu maksud dia. Baik. Itu soalan seterusnya nak bertanya. Kalau mak dan ayah dah berpisah, mak bayarkan untuk anaknya yang masih bersekolah dalam masa yang sama. Di tempat lain, ayahnya juga telah bayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Boleh ke Ustaz? Dia sebenarnya yang wajibnya adalah satu saja. Iaitu bapa ni. Walaupun berpisah, tetapi anak dan bapa hubungannya tak berpisah. Dia tetap hubungan, kita kata hubungan yang berterusan anak kandung. Bila anak kandung ni, walaupun pisah pun, anak kandung tetap anak kandung. Jadi kalau anak kandung kecil lagi, tak berdikari lagi, tak bekerja lagi, maka menjadi tanggungjawab kepada si bapa tadi untuk membayar zakat kepada anaknya. Jadi itu bukan tanggungjawab ibu lah. Jadi hak bapa tadi dia kira zakat, yang ibu tadi bayar juga, tak apa, jadi sedekah je lah. Begitu keadaan. Soalan seterusnya, kalau kita tengok bawah ni, kata, boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolehkah adik berlain ayah bayar zakat fitrah abang yang okey? Adik yang berlain ayah. Beza ni ayah lain kan. Dia sebenarnya bukan menjadi tanggungjawab dia. Tidak menjadi tanggungjawab dia. Sebab yang menjadi tanggungjawab dia, anak akayu tu adalah ayah dia lah. Ayah dia. Kalau ayah dia meninggal, mak dia lah. Jadi maknanya, kalaulah dia nak bayar, boleh dia minta keizinan pada penjaga dia.
Sebab dia OKU, tak tahu OKU macam mana ni. OKU yang dia mental ke tidak. Kalau tidak mental, kita boleh bayar untuk dia. Kita minta izin dia, beritahu dia je nak bayar untuk dia. Orang pun bukan tanggungjawab kita. Dia cerita macam ni. Sesuatu yang bukan buat tanggungjawab kita, maka kita kena minta izin. Kita kena minta izin dia. Kita kena beritahu dia sebab apa? Sebab dia nak niat. Dia nak niat. Jadi dia umpama dia wakilkan kepada kita untuk bayar zakat tersebut. Kalau bayar juga tanpa pengetahuan dia tak sah. Tidak sah. Sebab dia tak niat. Maka tak niat, dia tidak berlaku zakat. Zakat ni, antara syaratnya, niat. Innamal a'malu binniat. Dia berasaskan niat pada kata Nabi SAW. Akad itu tambahan saja. Kita kadang-kadang ditambah kita akad kan. Kalau kita bayar zakat fitrah tak ambil, dia akad lagi, doa lagi. Yalah, itu sunat. Tapi memadai niat. Sebab tu orang bertanya macam mana bayar online. Bayar online okey je. Kita niat je. Boleh je. Kita bayar online terus masuk pusat zakat contohnya. Tidak ada masalah. Tapi kita niat je. Orang akad macam mana? Akad tu tak wajib pun. Kan? Doa macam sendiri je lah. Begitu keadaan. Baik, jadi itu soal zakat. Baik, kita balik cerita kita tentang apa? Tentang menyambut Idul Fitri tadi. Jadi antara adab-adabnya, baik kita pergi solat raya. Orang perempuan macam mana? Adakah disunatkan pergi menunaikan solat sunat yang raya? Jawapannya, ya. Orang perempuan pun disunatkan. Bukan dekat orang lelaki saja. Kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Ummu Atiyah yang menyatakan bahawa pada hari raya Nabi menyuruh untuk wanita, semua wanita untuk keluar ke musalla untuk menunaikan solat raya. Hatta wanita-wanita haid sekalipun disunatkan untuk keluar ke musalla. Tapi mereka itu berada di tempat yang berasing sikitlah, maka tak ada solat kan. Cuma mereka ambil manfaat duduk itu juga untuk bertakbir dan juga untuk mendengar nasihat-nasihat daripada khutbah yang disampaikan. Jadi itu begitu. Jadi maknanya sunat solat raya ni bukan sekadar pada orang lelaki, tapi juga pada orang perempuan. Baik. Tetapi solat sunat raya ni dia berbeza dengan solat yang lain. Sebab dia dimulakan dengan khutbah terlebih dahulu. Jadi dimulakan dengan solat terlebih dahulu. Kalau solat Jumaat dia khutbah dulu baru solat. Tapi solat raya dia solat dulu. Lepas solat baru khutbah. Maknanya ada dua komponen tersebut. Jadi mereka yang menunaikan solat raya secara berjamaah sudah tentulah setelah mereka solat. Solat mereka akan mendengar khutbah. Adapun mereka yang nak solat di rumah, contohnya ada kekangan menyebabkan tak nak pergi surau, maka dia boleh untuk menunaikan solat di rumah. Kalau dia seorang, maknanya tak ada khutbah. Dia solatlah solat raya di rumah aja. Boleh. Tidak ada masalah. Cuma tak ada khutbah sebab tidak melibatkan ramai. Kecuali kalau rumah dia ada ramai orang. Bila ramai, maka dia buat dua-dua sekali lah. Iaitu dia tunaikan solat dan juga khutbah. Baik, itu keadaan. Ni ada soalan lagi ni. Assalamualaikum. Kalau meninggal bulan puasa, kena ke bayar zakat? Kalau gugur bulan puasa, kena ke bayar zakat? Maknanya, dia meninggal pada bulan puasa. Jawapannya, bila seorang itu meninggal bulan puasa, dia tidak wajib zakat fitrah. Macam kita sebut tadi. Sebab dia tak hidup pada bulan Syawal. Dia tak hidup pada bulan Syawal. Maka, bila mana dia meninggal pada bulan puasa, maka tidak diwajibkan bayar zakat fitrah. Baik. Seterusnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mohon bertanya, Ustaz, adakah afdal bayar fitrah di negeri atau sifat kita nak raya? Dia tengok waktu mana yang wajib. Macam semasa terbenam matahari itu, kat malam raya tu wajib. Di mana kita berada di situ kita bayar. Sebenarnya, sebab zakat fitrah ni berkaitan pada waktu wajibnya. Waktu wajib tu waktu bila? Waktu kita berada pada waktu itu. Maka itu wajib. Namun begitu, kalau macam kita sebut tadi, elok kita bayar awal. Kita bayar awal tempat kita cari rezeki lah. Kita bayar awal siap-siap. Tak ada masalah bayar awal. Tetapi kalau betul-betul waktu yang wajibnya, waktu kita terbenam matahari malam Syawal tu, di situ mana kita berada, kita bayar situ. Itu keadaannya. Baik.
Balik cerita tadi, disunatkan untuk kita solat raya, baik laki-laki, baik perempuan. Kemudian, bagaimana dengan yang ziarah kubur selepas solat raya? Dia sebenarnya tidak ada sunnah ziarah kubur khusus selepas raya. Tidak ada. Itu merupakan adat dalam kalangan masyarakat kita sahaja. Saya ulang sekali lagi, tidak ada satu sunnah khusus untuk ziarah kubur selepas solat raya. Tak ada. Itu lebih kepada amalan adat masyarakat kita sahaja. Tetapi apakah ia dilarang oleh syarak? Syarak tidak melarangnya. Boleh untuk kita pergi kubur, tak ada masalah. Cumanya kita nak mengekalkan mood kegembiraan hari raya. Jangan sedih lah. Begitu. Ataupun kita lihat waktu yang sesuai. Bukan mesti nak pergi lepas Hari Raya tu, pergi waktu mana sekalipun. Sebab apa? Sebab kita sebut tadi tidak ada satu ketetapan khusus. Tidak ada satu ketetapan khusus dalam menziarahi kubur tersebut. Mesti ziarah hari raya ke, pagi raya ke, petang raya. Tak ada, tak ada. Tak ada ketetapan. Jadi kita nak ziarah masa mana pun tak apa, tak ada masalah. Kita faham kadang-kadang sebab apa orang kita ziarah kubur hari raya ni, sebab apa? Sebab memandangkan semua adik-beradik balik, ramai-ramai. Kalau seorang-seorang dia pun takut nak pergi kubur, kan? Jadi dia ramai-ramai dia begitu ya. Cuma kadang-kadang bila mana perkara itu dibuat tanpa kepahaman, dia duk anggap bahawa itu merupakan sunnah Nabi. Semua orang pakat buat, dia pun dia anggap itu sunnah. Maknanya lepas sembahyang raya kena pergi. Bukan. Dia tak kena mengenal. Baik, bagi orang perempuan pula, kadang buat ziarah kubur ni, ada orang bertanya, bagaimana wanita yang haid boleh ziarah kubur tak? Jawapannya tidak ada masalah. Sebab tidak ada syarat pun nak masuk kubur ni kena bersuci daripada hadas kecil atau besar. Tak ada. Jadi maknanya tidak ada masalah. Cuma wanita ni bila ziarah kubur ni dia kena jaga juga adab-adab dia, aurat dia. Ratapan dan sebagainya jangan. Kesedihan yang melampau-lampau yang menyebabkan meratap, maka itu dilarang daripada awal lagi. Maka kita tidak boleh melakukannya. Jadi itu antara perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut, ziarah kubur pada hari raya. Baik. Kemudian apakah perkara yang disunatkan lagi pada hari raya ni? Ada adabnya. Ada adabnya ialah kita pergi solat raya ni, kalau ikut Nabi SAW, Nabi pergi jalan lain, balik jalan lain. Begitu. Jadi itu pergi jalan lain, balik jalan lain. Itu antara yang dilakukan oleh Nabi SAW lah. Kemudian kita lihat lagi adalah dari sudut sunat ziarah menziarahi pada hari raya. Memang disunatkan. Memang disunatkan ziarah pada hari raya. Berdasarkan dalilnya ialah pada pagi raya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menziarahi Nabi SAW. Maka Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia menyatakan bahawa berdasarkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar itu sunat untuk kita menziarahi menziarahi antara satu sama lain pada hari raya. Itu merupakan perkara yang digalakkan, yang disunatkan juga. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian lah. Perlu kita ambil perhatian dari sunat-sunat yang kita lakukan. Ini banyak pengumuman pula kat airport ni kan. Tak boleh terhenti. Jadi mungkin mengganggu sikit. Apa pun. Baik. Sekarang ni kita dah melihat beberapa perkara yang baik, tuan-tuan yang Subhanahu Wa Taala sekalian, itu adalah yang berkaitan dengan isu-isu yang pada hari raya. Dan mungkin ada apa lagi kalau ada soalan-soalan yang nak bertanya yang berkaitan, boleh bertanyalah. Jadi sekarang saya buka terus kepada
persoalan. Sesiapa yang nak bertanya apa-apa soalan yang berkaitan dengan adab ataupun perkara yang berkaitan dengan hari raya, ia menjadi satu kemusykilan yang perlu diperjelaskan. Saya buka teruslah, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni, saya ni ibu tunggal. Cuma saya ada pencen lah. Anak saya nak bayarkan zakat untuk saya yang Ustaz cerita tadi lah. Ya. Cuma saya kena niat daripada saya kena niat sendirilah. Ya, makna apabila anak nak bayarkan, Ya, kalau puan berkemampuan contohnya, oleh ada kemampuan, jadi sebenarnya puan boleh bayar sendiri, tapi anak nak bayarkan, anak beritahu, bila beritahu puan, puan beritahu, okey, boleh tolong bayarkan untuk mak. Maka di situ sudah berlaku niat pun. Dan sudah berlaku mewakilkan kepada anak, maka tidak ada masalah. Yang penting, kena bagi tahu. Anak tu kena bagi tahu. Jadi tak boleh dia bayar begitu je. Tak boleh. Okey. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, minta maaf Ustaz, saya ada soalan yang di luar daripada tajuk kita hari ini, tapi soalan daripada jemaah. InsyaAllah saya harap Ustaz dapat jawab juga berkenaan dengan wuduk, ambil wuduk kawasan muka yang berkenaan dengan sideburn tu hari tu Ustaz. Baik, bagi wuduk, yang pertama sekali ingin kita nyatakan bahawa wuduk ni kalau basuh muka merupakan perkara wajib wuduk. Dan basuh itu mestilah melibatkan seluruh muka dan juga bulu-bulu yang ada pada muka. Segala bulu yang ada pada muka. Maknanya kalau contohnya kalau orang lelaki ni dia ada sideburn, ada janggut, ada misai, maka semua itu wajib untuk dia basuh. Wajib untuk dia basuh. Baik, bagi orang perempuan macam mana? Dia ada sideburn tak orang perempuan ni? Persoalannya perempuan ada sideburn tak? Yang biasanya orang kaitkan dengan anak rambut. Anak rambut tu sebagai sideburn. Wallahu ta'ala alam, bagi pandangan saya sendiri, itu adalah rambut yang tumbuh di kawasan kepala. Bukan yang tumbuh di kawasan muka. Dia bezakan situ. Kalau tumbuh kawasan muka, ya, dia kena basuh. Sebab itu ada pandangan yang menyatakan kena basuh. Sebab mereka beranggapan bahawa anak rambut perempuan itu tumbuh di kawasan muka. Bila tumbuh kawasan muka, kena basuh lah. Tetapi, wallahu alam, saya rasa lah pandangan saya ialah nama apa anak rambut. Kita tak panggil bulu sebab bila tumbuh kawasan muka ni, kita panggil bulu kan. Tapi nama apa anak rambut. Bila nama anak rambut ni, maknanya di situ, soalannya dia bukan tumbuh di kawasan muka. Dia tumbuh di kawasan kepala. Bila tumbuh kawasan kepala, maka tak wajib basuh. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ada soalan lain lagi daripada jemaah, silakan. Silakan sebab ada soalan sama ada yang berkaitan dengan tajuk, tak ada kaitan pun boleh, tak ada masalah. Boleh bertanya, apa-apa juga. Sebenarnya nak semua raya ni. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya kan, bagi kaum wanita ni, selepas kita ambil wuduk tu, kalau kita pakai lipstick tu, boleh ke Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih pada persoalan. Memakai lipstick dia tidak membatalkan wuduk. Dia lepas ambil wuduk, nak pakai lipstick tak ada masalah. Cumanya kalau pakai lipstick sebelum wuduk, itu yang kadang-kadang yang kita bimbang bahawa takut lipstick itu menahan ataupun menahan daripada air yang kena pada bibir tu, kan. Tapi sebenarnya bila mana dia sudah berwuduk, kemudian dia pakai lipstick, maka dia tidak membatalkan wuduk. Mana tidak ada isu bab wuduk, terisu sebenarnya. Cuma isunya pakai lipstick ni nak keluar rumah ke, itu kita tengoklah pakai macam mana. Sampai tahap tabarus ke tidak ke macam mana. Kalau keluar saja okey. Tapi kalau mewah sangat tahap tabarus, maka ia tak dibenarkan, dia sehukum. Ambil itu saja. Wallahualam.
Puan Nuridah, ada soalan ke Puan Nuridah? On-kan mikrofon. Mikrofon Puan tak on tu. Tekan yang mikrofon tu on kan. Okey, kita teruskan kepada soalan Puan Norazita, silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Ni nak tanya tentang sembahyang tarawih. Boleh tak Ustaz? Ya, boleh. Apa ni? Kalau sembahyang tarawih kalau misalnya nak buat 8, witir tu wajib ke kalau kita nak buat sembahyang witir tu 1 rakaat ke boleh ke Ustaz? Baik, terima kasih. Dia sebenarnya witir itu tak wajib. Witir itu solat sunat. Sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Dan solat sunat dia yang sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Sekurang-kurangnya. Tapi 1 rakaat ni paling lekeh lah kita kata. Dia elok 2 rakaat. 3 rakaat. Lebih baik. Jadi maknanya kalau kita tak sempat 1 rakaat pun memadai. Tetapi kalau boleh buat 3 lagi cantik lah. Itu witir. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey, Ustaz, ada soalan daripada jemaah dekat mesej. Bila seseorang perempuan menziarahi kubur, mestikah ditemani oleh mahramnya? Soalan dia. Baik, dia tidak syarat ditemani oleh mahram, bergantung kepada kubur, lokasi kuburnya di mana. Kan? Kalaulah jauh ataupun melibatkan keselamatan tak terjamin, maka waktu itu barulah wajib ditemani mahram. Tapi kalau itu rumah dia ya dekat rumah kampung dia kan, maka tidak ada isu keselamatan dan seumpamanya, maka tidak ada masalah. Dia boleh pergi siapa walaupun tanpa mahram. Allah. Ustaz, nak tanya sikit. Kalau macam semayang di RNR surau, kita nak buat jamak maghrib isyak. Masa nak buat sunat qabliyah tu nak niat untuk Okey, dia begini ya. Pertama sekali buat solat jamak maghrib dan isyak. Okey. Kalau dia nak buat je solat rawatib qabliyah dengan juga ba'diyah, yang pertama sekali dia kena ikut turutan. Iaitu yang pertama dia solat qabliyah maghrib. Lepas tu dia solat maghrib. Lepas tu dia solat isyak. Maghrib isyak tak boleh pisah. Sebab dia jamak takdim. Jamak takdim. Maghrib isyak. Lepas isyak baru dia buat ba'diyah maghrib dan ba'diyah isyak. Macam tu. Dia kena ikut susunan. Kalau nak buat lah. Lepas tu biasanya orang tak buat. Sebab nama musafir, dia pun tak sempat. Maka dia pun ambil solat yang ringkas. Jamak dan qasar. Dia tak buat solat rawatib. Tapi kalau nak buat, ikut susunan. Dia kena sebut lagi. qabliyah isyak tak perlulah. Qabliyah isyak ni buat tak apa sebab dia tidak muakkad. Maghrib je, ya. Maghrib sama juga problem maghrib ni nak buat tak apa sebab dia tidak muakkad. Tapi ba'diyah maghrib muakkad. Oh, ba'diyah ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada soalan lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Ya. Okey, kalau kita lupa, kalau lepas solat isyak, kita nak buat ba'diyah isyak. Lepas tu kita tertidur. Lepas tu kita bangun semula dalam pukul 3 pagi, kita nak buat ba'diyah isyak dulu atau terus tahajud dulu? Baik, dia lepas kita bangun daripada tidur, kita buat tahajud dulu. Sebab tahajud ni maksud dia meninggalkan tempat tidur. Jadi kita tinggal tempat tidur, kita bangun, kita buat tahajud. Lepas tu kita boleh buat ba'diyah isyak. So ba'diyah isyak ni boleh valid sampai sebelum masuk waktu subuh. Lagi mana ada waktu isyak, maknanya boleh buat walaupun terlewat. Okey, faham. Terima kasih Ustaz.
Ya, ada lagi soalan? Okay. Silakan Puan Nora, ada soalan ke? Ada angkat tangan tu? Maaf, saya tekan. Okey, baik. Nak tanya ke Ustaz, kalau macam kita solat, macam mana lupa solat lepas tu, aduh terlupa lah pula. Sorry. Okey, tak apa. Kita teruskan ke Miss Liah. Ya, Silakan. maafkan saya bertanya Ustaz. Dalam keadaan kita berjemaah tarawih, lepas tu kita lalai tentang bilangan rakaat sembahyang tarawih tu, imam dah niat sembahyang witir tapi kita masih lagi niat tarawih. Apa hukumnya solat kita tu Ustaz? Baik, dia tidak ada masalah kalau imam solat witir, kita solat tarawih, tidak ada masalah. Cumanya, bila mana imam solat satu rakaat saja, lepas imam bagi salam, kita kena tambah satu lagi. Sebab solat tarawih mesti dua. Bila kita niat tarawih, kita kena buat tarawih lah. Walaupun imam solat witir, tak ada masalah. Kita niat tarawih, kita nak dapat pahala Jumaat. Kan? Jadi, cumanya beza dia kat mana? Bila imam, contohnya sunai satu rakaat. Kalau imam tunai 2 rakaat dulu, tak apalah kan? Kita ikut tarawih pun 2 rakaat. Tetapi kalau dia buat 1 rakaat, maka dalam kita tambah 1 lagi. Maka tidak masalah. Allah. Jadi sembahyang yang kita sembahyang tu, yang kita niat tarawih tu, dia tarawih ke witir sebenarnya? Jadi tarawih lah sebab kita naik tarawih. Tarawih Jadi kita, tak pasal kita sembahyang 10 lah pula. 10 rakaat tarawihnya. Ni berapa rakaat boleh? 20 boleh? 30 boleh? 40? Okey, terima kasih Ustaz. Kita lalai lah tengah solat tu. Terima kasih. Ya, Okey, Ustaz baik. nak tanya satu gijaz. Macam subuh kan, katalah kita terlewat macam ada hal, lepas tu nak solat subuh tu ke atau solat sunat subuh dulu? Lepas tu nak kena qada tak solat subuh tu? Kita tengok waktu. Kalau waktu masih banyak, kita solat sunat dulu lah. Tapi kalau waktu dah nak habis, kita kena solat fardu dulu. Solat sunat, tetap sunat. Kan? Jadi fardu diutamakan. Tapi kalau waktu tu panjang, walaupun kita terlewat, tapi waktu panjang lagi, maka kita solat sunat dulu, barulah kita solat fardu subuh. Tapi kalau waktu tu dah nak habis subuh, maka kita tunaikan solat fardu subuh tu dahulu. Kita boleh qada kan Ustaz sunat subuh, betul tak? Boleh qada. Kalau orang yang tak pernah tinggal solat subuh ni, dia boleh qada. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan dekat ruangan chat daripada Ibu Lin. Assalamualaikum Ustaz. Imam solat tasbih 2 rakaat dan terus bagi salam, tetapi makmum fikir imam solat tasbih 4 rakaat dan terus berdiri rakaat yang ketiga. Bila imam bagi salam, makmum terus duduk dan bagi salam juga. Adakah solat itu batal sebab niat asal tu 4 rakaat? Bagi makmum yang berniat untuk 4 rakaat, dia ikut imam dua rakaat saja, maka dia perlu tambah lagi 2 rakaat. Untuk bila imam bagi salam, dia menambah lagi. Sekiranya dia dah bangun untuk rakaat yang ketiga, tiba-tiba dia turun balik, maka turun itu membatalkan sebab tidak ada asas dia turun tersebut. Kerana dia sudah berdiri untuk rukun yang ketiga. Itu berdiri itu rukun untuk solat berkat. Okey, insyaAllah jelas Ada lagi satu soalan Ustaz di ruangan chat. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita terus buat solat sunat semasa imam belum berdoa untuk cepatkan masa? Maksudnya dah habis solat fardu, imam tu belum habis zikir dan juga doa, kita dah bangun untuk buat solat sunat. Bolehkah macam tu? Sebenarnya tidak ada halangan untuk dia terus menunaikan solat sunat, apatah lagi kalau ada urusan, maka dia boleh terus solat. Sebab nak doa, dia boleh doa sendiri, tak masalah. Dia boleh zikir sendiri, dia tidak menjadi syarat. Memanglah disunatkan untuk bersama imam, tapi maknanya ada keperluan tertentu, kita boleh doa sendiri, zikir sendiri, dan juga kita boleh solat terus untuk urusan yang kita pulang sana. Boleh.
Allah. Okey Ustaz, ada lagi satu soalan daripada jemaah di ruangan chat. Saya tak, bila jemaah tanya saya sampaikanlah. Assalamualaikum Ustaz, bagi pendapat Ustaz, hari raya jatuh pada esok ataupun Sabtu? Macam mana tu? Ini hari Sabtu sebab melihat kepada falak, dia kita merujuk pada falak beranggapan bahawa anak bulan tak akan kelihatan. Itu berdasarkan falak lah. Berdasarkan pengiraan, maknanya sukan nak nampak. Bila sukan nak nampak, maka raya akan jatuh hari Sabtu, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, ada soalan lain? Kalau tak ada, saya rasa sekadar ini dulu. InsyaAllah, silakan Puan Jaminah. Ya baik. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Saya nak minta pencerahan sedikit lah. Sejak akhir ni kadang semasa kita membaca tahiyat awal tu, kita terlajak tu membaca ke tahiyat akhir. Belum habis lagi lah, tetapi kita tersedar, ini tahiyat awal, kenapa baca tahiyat akhir? Macam tu. Jadi dari segi hukum, macam mana kita punya solat tu Ustaz? Dia tidak ada masalah sebab dia hanya sunat. Sunat. Jadi kalau kita baca doa terlebih pun tidak ada awak usul. Dia tidaklah membatalkan solat dan juga tidak ada memberi implikasi apa-apa. Solatnya sah. Okey, baik. Okey Ustaz, baik. Terima kasih. Kita rasa ragu-ragu juga. Okey, baik Ustaz. Okey, terima kasih banyak. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa itu soalan yang terakhir. Okey, ada lagi satu. Kalau kita solat wuduk sebelum solat tahajud, macam mana ni? Sekejap saya. Kalau kita solat wuduk sebelum solat tahajud boleh? Sorry Aunty Lara, tak jelas soalannya. Baik. Dia begini. Boleh? Apabila kita bangun, kita tahajud, kita ambil wuduk terlebih dahulu. Bila kita ambil wuduk, kita pun solat sunat wuduk. Boleh atau tak boleh? Ya boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab solat sunat wuduk memang ditunaikan selepas ambil wuduk. Sebelum kita solat tahajud, kita tunaikan solat sunat wuduk terlebih dahulu. Tapi kalau kita terus solat tahajud, maka solat sunat wuduk tak perlu dilakukan. Itu keadaan. Allah. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. InsyaAllah ada soalan lain? Saya, Ustazah. Teruskan Puan Husna. Okey, Ustaz, sekiranya kita nak buat solat sunat tasbih di siang hari selalunya kita buat 4 rakaat 1 salam Sekiranya terus silap sebab kita berjemaah, imam kat depan terbuat dengan 2 rakaat. Maknanya 4 rakaat dengan 2 salam. So macam mana hukum solat sunat kita tu? Sunat tasbih tu? Baik, untuk memudahkan ialah kita berniat mengikut apa yang dilakukan oleh imam. Tanpa kita menetapkan rakaat pun tak apa. Kita niat, aku solat itu imam. Kalau imam buat 2, kita buat 2, imam buat 4, kita buat 4. Itu juga mudah. Maka, kalau solat jemaah lah, begitu cara Allah. Tapi dia dah niat untuk satu salat 4 rakaat. Niatnya tu. Kalau dia niat terus lepas imam bagi salam, dia tambah lagi 2 rakaat. Oh, ya ke? Okey. Terima kasih. Okey, soalan di bahagian ruangan chat. Jika kita lupa baca Al-Fatihah masa solat, lepas baca suratul Ikhlas, bolehkah kita ulang lagi sekali baca Fatihah, Ustaz? Kalau kita terlupa Fatihah, memang kita baca. Mana kita terus baca lepas doa iftitah, terus baca surah Al-Fatihah contohnya. Maka memang kita kena patah balik untuk membaca Fatihah semula sebab Fatihah itu rukun. Allah. Patah balik maksud Ustaz tu patah balik rakaat ataupun kita boleh terus baca Fatihah ulang balik? Kalau kita masih berada pada rakaat yang sama, kita terus baca Fatihah. Tapi kalau kita rakaat yang berbeza, nanti kita tambah 1 rakaat untuk baca Fatihah. Okey, Alhamdulillah, jelas. Ada lagi soalan daripada Puan Azhar. Assalamualaikum Ustaz. Solat gerhana matahari boleh buat seorang diri di rumah. Anggaran hari ni jam berapa boleh dilakukan? Solat gerhana matahari ni, lagi mana ada gerhana, dia disunatkan buat jemaah. Tapi kalau kita tak sempat jemaah, kita boleh buat seorang-seorang. Dia waktu dia bermula bila ada gerhana sampailah dia berakhir gerhana. Assalamualaikum Ustaz. Dia tanya satu soalan tak?
Boleh. Silakan Puan. Saya nak tanya pasal sub dekat masjid ataupun surau kan. Kadang-kadang dia orang ni tak nak beranjak tau. Jadi macam mana? Kadang-kadang kita kat sebelah kita dah bagi syarat so ke depan pun dia buat tak tahu macam mana tu. Hukumnya macam mana pula tu? Itu masalah sikapnya. Mana boleh je lah. Kan? Nasihat. Tapi saya tak mahu orang buat macam mana. Tapi sepentingnya bagi bagi cantik, bagi elok, bagi lurus. Sebab apa? Sebab itu merupakan perkara yang digalakkan untuk kita berelok bersama. Allah Allah. Okey, jadi Ustaz. Ustaz. Abang jadi Sama-sama. Saya ada soalan Ustaz. sekarang kita. Yang terakhir Ustaz ada urusan selepas ni insya-Allah. Silakan. Ustaz. Silakan Puan. Okay. Saya nak tanya, kalau kita sembahyang jemaah, berjemaah, masa imam baca Fatihah tu, kita yang makmum ni nak ikut baca Fatihah kan, tunggu sampai habis, lepas tu baru kita sambung, kita baca. Baik, sebenarnya bila kita solat jemaah, bila imam baca Fatihah, kita digunakan untuk mendengar imam sampai Fatihah, barulah kita baca Fatihah. Bila kita selesai baca Fatihah, kita kembali mendengar bacaan imam, begitu. Jangan kita follow dah. Imam baca Fatihah, kita dengar je. Habis baca Fatihah, baru kita baca Fatihah. Lepas kita habis baca Fatihah, barulah kita kembali mendengar bacaan surah imam. Wallahualam. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga terjawab segala persoalan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Prof. Madya Dr. Suki yang sudi bersama-sama kita walaupun dalam keadaan yang agak sibuk hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah. Semoga beroleh manfaatnya kepada kita semua. Untuk itu saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Bagi dan rahmati. Dia mengucapkan selamat menyambut Hari Fitri Al-Mubarak. Kullu aam wa antum bi khair. Maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Jadi sekadar itu kita tutup saja kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila taufiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat jalan Ustaz. Semoga selamat sampai ke destinasi. Selamat Hari Raya Aidilfitri juga. Silakan. Selamat Raya Ustaz. Selamat Raya. Selamat Raya.